Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua murid-murid tahun 4. Seharap semua murid-murid berada dalam keadaan yang sihat, berada dalam keadaan yang baik bersama keluarga di rumah. Pastikan SOP sentiasa dijaga, kebersihan sentiasa dijaga, terutamanya apabila kamu pulang daripada tempat-tempat yang ramai orang. Okey, cuci tangan bersih-bersih, mandi bersih-bersih. Sama-samalah kita menjauhkan diri daripada risiko dijangkiti COVID-19 sehinggalah pandemik ini tamat. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan tajuk kita untuk hari ini, iaitu proses perkumuhan dan penyahtinjaan. Apa yang dimaksudkan dengan perkumuhan dan penyahtinjaan tu? Jom kita tengok sama-sama. Okey, perkumuhan bermaksud proses penyingkiran bahan buangan dari badan. Seperti kita tahu, badan kita ni, setiap organ dia ada menghasilkan pelbagai proses yang berbeza. Macam sebelum ni kamu dah belajar, kamu ada belajar proses pernafasan. Proses pernafasan tu, ingat lagi tak apa yang masuk ke badan kamu dan apa yang dikeluarkan? Murid-murid, ingat tak? Gas oksigen yang masuk dan yang keluar daripada badan kita adalah gas karbon dioksida. Kenapa dia keluar? Bermaksud kita tak perlukan dia. Jadi dia bahan buangan lah tu. Kita buang dia. Itu contoh. Kita ada contoh lain. Kita tengok sama-sama. Kat sini ada 3. 3 contoh bahan buangan. Tapi kamu kena tahu, 3 contoh bahan buangan ni adalah bahan buangan menerusi proses perkumuhan. Proses perkumuhan dengan penyahtinjaan ni berbeza. Perbezaan ni kita akan tengok sebentar lagi. Tapi untuk perkumuhan ni, bahan buangan dia yang pertama adalah air kencing. Yang kedua adalah peluh. Dan yang terakhir sekali, ni saya ada sebut tadi, karbon dioksida dan wap air. 3 bahan buangan ni kamu kena ingat, dia dalam kumpulan proses perkumuhan. Kita teruskan dengan penyahtinjaan pula. Apa maksud dia? Penyahtinjaan bermaksud proses penyingkiran tinja melalui dubur. Tinja ataupun tahi. Bahasa mudah ada tahi lah. Melalui dubur. Kat sini beza dia. Kalau penyahtinjaan ni tempat keluar dia dubur sahaja. Tetapi untuk perkumuhan, dia datang daripada pelbagai organ yang berbeza. Kejap lagi kita akan tengok dia datang daripada mana sisa-sisa buangan ni, bahan buangan tadi. Kat sini adalah bahagian organ dan hasilnya. Hasil dia ni merujuk kepada bahan buangan yang dikeluarkan tu lah. Okay. Pertama sekali kita tengok kulit. Kulit bertanggungjawab untuk merembeskan peluh ataupun mengeluarkan peluh. Peluh kamu datang daripada kulit. Yang kedua adalah peparu. Organ yang disebut peparu fungsinya membebaskan karbon dioksida dan wap air. Ini topik yang sebelum ni kita dah belajar. Kenapa wap air? Kamu perasan tak ada masa apabila kamu hembus nafas, terutamanya di cermin, akan ada macam kabus kan? Kalau kamu pegang kabus tu dia macam ataupun kabus lah, betul lah. Dia akan rasa macam basah-basah sikit. Wap air, kat situ lah wap airnya. Yang ketiga adalah organ yang disebut buah pinggang. Fungsi buah pinggang menyingkirkan air kencing. Air kencing kamu ni datang daripada buah pinggang. Okay. Sebelum dia sampai buah pinggang, kandungan yang datang ke buah pinggang ni adalah segala minuman ataupun cecair yang kamu masukkan dalam badan kamu. Contoh kamu minum air manis. Air manis akan dihantar ke buah pinggang untuk ditapis. Buah pinggang ni fungsinya untuk menapis. Hasil tapisannya jadilah air kencing yang tidak diperlukan oleh badan tu. Sebab tu sepesan dekat murid-murid semua, kurangkan minum air manis, banyakkan minum air kosong supaya buah pinggang kamu tidak rosak. Bila kamu banyak minum air manis, banyak kandungan gula yang perlu ditapis. Jadi buah pinggang kamu akan bekerja dengan keras sehinggalah satu masa dia akan rosak. Bila rosak ni nanti jadilah susah kamu nak keluarkan air kencing. Buah pinggang ni ada 2. Kalau satu rosak, satu lagi boleh buat kerja. Tapi macam biasalah, kalau dah berkurang, makin banyaklah tugas makin beratlah kerja dia buat.
Jadi satu masa dia boleh rosak juga. Jadi kalau dua-dua rosak, itu yang jadi susah nak keluar air kencing. Kamu masuk hospital kena dialisis. Susah lah kena main cocok-cocok untuk keluarkan air kencing kamu. Untuk tapis, bukan keluarkan, untuk tapis air kencing kamu. Tak naklah macam tu kan. Jadi susah nanti. Kamu jadi sakit, duit kena keluar banyak. Jadi sewaktu kamu muda ni, sepesan kurangkan air manis. Bukan tak boleh minum air manis, kurangkan. Sekiranya kamu nak minum air manis, boleh pastikan kamu balancekan. Kamu balancekan dengan air masak. Air kosong tu minum mengikut sukatan yang disarankan. Paling kurang berapa? 7 gelas sehari. Paling kurang kan, tak silap lah. Okay. Seterusnya kita tengok organ yang terakhir adalah usus besar dan dubur. Fungsinya menyingkirkan tinja ataupun tahi. Tinja kamu datang daripada usus besar ni, dan dubur adalah hujung ni. Ini adalah organ-organ yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan sisa buangan ataupun bahan buangan yang kita dah sebut tadi. Okay. Kepentingan kita buang bahan buangan ni adalah, pertama sekali, bahan buangan ni mempunyai pelbagai kandungan yang boleh berbahaya kepada kesihatan tubuh badan kita. Jadi sebab tu kita perlu keluarkan dia daripada badan kita. Contoh yang pertama, dubur kamu. Dubur pula, tinja, tahi-tahi tu kan. Sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan perlu dibuangkan. Sebab apa? Contoh sebagi ni, bayangkan kamu ada tangki air. Tangki air. Lepas tu kamu isi dengan air. Air tu adalah contoh, ni bayangkan, bukan betul-betul. Ni bayangkan air tu adalah contoh bahan buangan. Sekiranya dah penuh, kamu tak keluarkan, apa jadi? Dia dah tak boleh masuk lagi kan. Dia boleh meletup. Itu contoh untuk tangki. Jadi badan kamu ni perlu keluarkan juga. Sebab tu ada masa kamu akan rasa nak buang air kecil. Ada masa kamu nak buang air besar. Bila kamu dah rasa tu, maksudnya badan kamu telah memberi isyarat supaya keluarkan dia. Dia dah berada dalam apa orang kata kuantiti yang banyak dah dalam badan kamu. Air kencing kamu dah banyak, tahi kamu dah banyak. Badan kamu suruh kamu keluarkan dia. Jadi bila kamu dah rasa nak buang tu, pastikan kamu cepat-cepat buang pada tempat yang sepatutnya. Contoh kalau kamu ada dekat kelas, janganlah kamu buang air dalam kelas. Kamu boleh minta izin. Kamu minta izin, cikgu izinkan saya ke tandas, dan cepat-cepat pergi ke tandas. Jangan kamu tahan. Kesan dia ni bila kamu tahan, contoh air kencing. Air kencing ni kalau kamu tahan, kamu berpotensi untuk dijangkiti penyakit batu karang. Batu karang ni apa? Apabila air kencing dalam badan kamu ni perlahan-lahan akan menjadi ketulan. Okey, dia akan jadi ketulan. Jadi bila dia dah jadi ketulan tu, kamu akan rasa susah untuk buang air dan sakit. Jadi sebelum berlaku, elakkan menahan air kecil ataupun air besar ni pun sama juga. Tinja ni, tahi kamu tu, kalau kamu tahan, kamu berisiko untuk kena sembelit. Jadi konklusinya, bila kamu dah rasa nak buang tu, buang sahaja, keluarkan. Pastikan tempatnya betul lah. Kalau contoh kamu dekat hutan, pastikan kamu cari satu tempat yang selamat lah untuk kamu buang air. Pertamanya, yalah, takkanlah nak buang air depan haiwan yang boleh membahayakan kamu kan. Yang keduanya, kalau ada orang lain nampak, kan malu. Jadi kamu kena pilih. Konklusinya, kita ada 4 hasil buangan ataupun hasil bahan sisa buangan yang tidak diperlukan. Peluh pertama, karbon dioksida dan uap air, air kencing dan tinja ataupun tahi. Itu adalah 4 bahan buangan, dan kita ada 4 organ yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan bahan buangan ini: kulit, peparu, buah pinggan dan usus besar. Jadi itu sahaja untuk kita punya topik pada hari ini. Sekiranya ada sebarang soalan, boleh WhatsApp lah dekat seterus soalan berkenaan tajuk ini ataupun tajuk-tajuk sebelum ini, WhatsApp sahaja. Kalau rakan-rakan murid-murid yang menonton di YouTube, boleh hantar pada ruangan komen di bawah lah. Seterusnya, saya akan bagi latihan dekat Kahoot. Seharap murid-murid tahun 4 sekolah ini boleh siapkan lah. Sekian saja, terima kasih.